Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. Okey, pagi ni sebelum Cik Din nak pergi kerja, Cik Din ingin memetik kangkung yang ditanam oleh Cik Tas secara organik. Jom kita lihat kawan-kawan. Okey kawan-kawan, jangan lupa tekan like, share and subscribe dan tekan lonceng. Ting ting. Alhamdulillah, hasil berbudi kepada tanah, dan ini hasilnya kita dapat merasa kangkung organik. Dan malam ni Cik Tak akan masak kangkung goreng belacan. Alhamdulillah, sedap. Alhamdulillah, ni adalah kangkung yang Cik Din kutip tadi. So, Cik Tak nak kongsi tips sedikit di mana kalau kita tak ada kawasan yang besar, kawasan kita terhad, boleh je kita tanam kangkung cara macam Cik Tak ni. Okey, ni Cik Tak tanam. Sebenarnya ni pagar Cik Tak. So, Cik Tak sangkut dekat belakang. Jadi, kalau kita nak kutip, bila-bila masa kita boleh kutip. Yang penting kita tanam dia cara organik. Satu lagi sebenarnya bila kita tanam cara macam ni, andai katalah kita ada kucing ke apa ke, tak ada masalah sebab kita tahu yang dia tak boleh kencing lah sebab ini kawasan tinggi. Jom kita tanam kangkung di rumah. Okey, ni pokok kucai. So, pokok kucai ni Cik Tak nak petik. Kita nak buat telur dadah campur kucai. Nanti bila kita waktu dia goreng, dia memang wangi dah. Dan sedap. Yang paling best dia organik. Jom kita petik pokok kucai. Okey, Alhamdulillah Cik Tak dah petik pokok kucai. So, tadi Cik Tak petik guna tangan lah sebab satu tangan Cik Tak pegang kamera, satu Cik Tak petik. Tapi yang paling best sebenarnya pokok kucai ni kalau kita nak petik, kita guna gunting. So, kucai ni senang sangat kita tanam dan dia sangat-sangat untung. Kenapa Cik Tak cakap untung? Sebab kucai ni lagi kita ambil, dia lagi naik dan dia lagi gemuk dan subur. So, bila tanam kucai ni letak je dekat tempat panas, dia suka panas. Kalau dia suka panas, daun dia akan jadi besar, dia akan jadi gemuk dan anak dia banyak. Kalau kita letak dia tempat redup, dia kurus dan dia mudah busuk lah. Jom tanam kucai organik. So, kucai ni Cik Tak nak masak apa? Cik Tak nak masak telur dadah dengan kucai. Okey, ini adalah pucuk ubi. Ini juga adalah salah satu bahan yang Cik Tak akan gunakan masa Cik Tak buat ikan kukus nanti. So, pucuk ubi ni Cik Tak hanya tanam dia dalam polybag sebab Cik Tak ada kawasan yang besar. Tapi, insyaAllah kalau kita kreatif sikit, kita boleh tanam dia dalam polybag dan kita boleh makan. So, cara kalau kita tanam dalam polybag, pucuk ubi ni senang aja. Dia kena selalu ambil baru pokok dia sentiasa subur dan dia banyak keluar pucuk-pucuk baru. Alhamdulillah, walaupun duduk dalam kawasan taman, kita masih mampu tanam pokok ubi. Okey, ini adalah pokok meranti. So, ini pokok meranti kampung. So, ini juga adalah salah satu bahan yang Cik Tak akan gunakan masa Cik Tak nak buat ikan kukus. Jom kita petik pokok meranti.
Okey, ni adalah pokok melanti. So, cikgu tak ambil banyak. Ni adalah pokok yang cikgu semai daripada biji benih. Walaupun kita duduk dalam kawasan taman, kita masih mampu tanam pokok melanti ni dengan cara kita tabur je biji benih dia. So, ni adalah salah satu bahan yang cikgu akan gunakan untuk buat ikan kukus. Jom kita cari ulam lain. Alhamdulillah, cikgu dah petik pucuk berbuah. So, cikgu tak ambil banyak pucuk berbuah ni sebab cikgu nak buat dia sebagai ramuan je. Apa yang cikgu nak kongsi tip ialah sangat-sangat bagus bila kita tanam sendiri, petik sendiri dan kita makan sendiri. Yang penting dia sangat-sangat jimat dan organik. Jadi, jom walaupun kita duduk kawasan yang terhad tapi kita masih boleh tanam ulam-ulam yang kita suka. So, pucuk berbuah ni cikgu tanam dia guna batang lah. Jom kita cari pokok lain ataupun kita cari ulam lain yang kita akan campur. Okey, ni adalah keladi lambuk. Keladi lambuk ni sangat-sangat bagus. Sebabnya kenapa cikgu kata bagus? Sebab dia ni langsung tak gatal dan boleh makan mentah. Ada setengah tempat dia panggil keladi ni keladi kemumu. So, keladi ni kita tak boleh makan ubi. Kita hanya boleh makan batang. So, yang ni pun cikgu akan masukkan dalam bahan cikgu. Salah satu bahan yang cikgu nak buat ikan kukus. So, ikan kukus cikgu nanti penuh dengan sayur-sayur. Okey, jom kita nak petik. So, keladi lambuk ni tinggal tak banyak lah. Sebabnya itu hari cikgu dah petik bagi dekat customer cikgu kan. Okey, nanti cikgu nak petik lagi sebab cikgu pegang satu tangan, satu kamera dan satu kita buat kerja jadi dia agak susah. Jom cikgu nak petik keladi lambuk. Okey, ni ada keladi lambuk. So, cikgu ambil sikit aja. Okey, keladi lambuk tu macam ni. Dia macam keladi biasalah. Cuma yang special yang keladi lambuk ni, dalam dia macam ni. Okey, dalam dia seolah-olah macam batang pisang yang bahagian dalam. Dia ni sangat-sangat rapuh dan boleh makan mentah. Tapi kalau untuk bagi ke kawan yang nak cuba keladi lambuk ni, kena pastikan yang kawan-kawan ambil tu keladi lambuk lah. Takut kawan-kawan tersalah ambil, termakan keladi lain. Kan mabuk keladi jawabnya kan. So, kena pastikan sebelum ambil dia tu betul-betul keladi lambuk. Okey, ni daun kunyit. So, daun kunyit ni cikgu tanam hanya dalam box lah sebab kita jenis duduk taman. So, kita tak ada kawasan tanah kan. Okey, daun kunyit ni adalah kunyit organik. So, cikgu nak ambil daun kunyit ni, cikgu nak buat apa ya, kalau orang Melayu panggil pais ataupun kita nak buat ikan yang kita kukus tu. Jom nanti boleh tengok cikgu buat ikan kukus. Okey, so ikan kukus ni sangat-sangat sedap sebabnya kita akan guna ikan. Lepas tu kita akan guna sayur-sayur dan kita akan kukus. Jom cikgu nak ambil pokok kunyit. Okey, ini adalah baja yang cikgu guna. So, ini adalah baja Milagro. Dia adalah baja organik. Jom, seterusnya cikgu tunjuk bahan yang cikgu akan guna untuk buat ikan kukus. Ini adalah bahan yang paling-paling penting. Ni ialah kita panggil dia. Ni bukan pokok sirih. Ni pokok kaduk. So, cikgu tanam pokok kaduk ni, cikgu tanam dia dalam timba. Jom, kita petik pokok kaduk. Ni adalah bahan utama. Jom.
Okey, ni adalah antara bahan-bahan ataupun ulam yang kita dah petik tadi. So, yang ni kita akan buat dia ikan kukus lah. Mungkin cikgu akan guna dia ikan sama ada ikan tenggiri ataupun ikan bawal emas. Tapi cikgu rasa cikgu akan gunakan ikan tenggiri bawal emas lah. Sebab bawal emas ni dia ada rasa lemak-lemak. So, bahan-bahan lain samalah macam bawang semua kan. Okey, ni cikgu kenakan sikit lah. Ni keladi kemumu. Yang ni ada pucuk ubi, pucuk berbuas, pucuk kaduk. Okey. Ni kunyit. Tadi kita ada ambil apa lagi? Lupalah cikgu. Okey, ni meranti. So, bahan-bahan ni kita akan guna. Okey. Ni cikgu nak tunjuk keladi lambuk. So, keladi lambuk ni ada yang risau lah. Ya ke? Boleh makan mentah? Boleh. Kejap ya cikgu makan. Tapi nak makan mentah ni kena pastikanlah dia betul-betul keladi lambuk. Jangan ambil keladi sebarangan. Nanti mabuk keladi cikgu tak jamin. Jom kita nak masak. Okey, ni adalah bahan-bahan yang kita nak buat ikan nanti. So, bawang merah, bawang putih, cili padi, cili besar. Lepas tu kita akan blender. Jom. Okey, yang ni cikgu dah letak semua bahan-bahan. So, lepas ni nanti cikgu akan balut dia, kita kukus. So, yang ni cikgu letak dia santan sikit supaya daging sedap kan. Okey, jom kita masak. Kita kukus. Okey, ini adalah bahan untuk cikgu nak buat telur dadah. So, cikgu akan campur dengan kucai. So, bahan-bahan dia macam biasalah. Okey, ni kucai ni tapi kucai ni banyak. Cikgu akan gunakan sikit. Okey, ni bawang merah.
Lepas tu cili. Okey, telur. Telur ni cikgu kena guna 3. Sebab kalau cikgu letak 2 kan ada yang tanya, kenapa letak 2? So jadi cikgu letak 3. Sorang 1. Cikgu 1, Daniel 1, Cik Den 1. Jom kita nak masak telur dadah. Okey, ni adalah menu untuk kita buat kangkung goreng belacan. So, menu dia kangkung, belacan, cili. Lepas tu biasanya kalau bawang cikgu suka potong-potong, nanti cikgu akan masukkan sekali lah. Dan yang ni sebenarnya kalau cikgu memang suka letak tauco sikit. Okey, ni antara bahan-bahan yang cikgu akan gunakan. Ini penting lah kalau belacan ni kan. Kalau tak nanti cikgu tanya, cikgu mana belacan? So, kalau dia tanya cikgu mana belacan tu okey lah juga kan. Kalau dia tanya cikgu mana butang baju Melayu dia, huru-hara lah juga. So yang tu cikgu kena gurau je lah. So ni adalah kita kena letak belacan. So belacan ni biasa cikgu tak sikit je. Sebab cikgu ni dia tak suka belacan banyak. Okey. Jadi yang ni kita buat goreng sekejap-sekejap atau kita makan. Jom kita nak masak kangkung goreng belacan. Alhamdulillah, cikgu dah selesai masak. So, ni adalah menu. 3 menu yang cikgu masak tadi. Yang ni ialah ikan bawal emas cikgu buat kukus dengan ulam-ulam organik. Okey, yang ni sayur organik. Cikgu masak, cikgu masak belacan. Okey, masak goreng belacan. Dan yang ni, telur dadah. So, telur dadah ni cikgu letak dengan daun kucai. Okey, sekejap lagi kita nak menjamu selera. So, cikgu minta maaf sebab cikgu tunjuk gambar makanan. Sebab blog ni kita nak saja-saja kita suka-suka aja kan. Okey. So, kalau yang suka buat menu ni senang dan sedap sebenarnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki Engkau berikan kepada kami, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Amin. Alhamdulillah, rezeki yang hasil tanaman sendiri secara organik yang ditanam oleh Cik Ta. Alhamdulillah kita dapat berkongsi rezeki dengan keluarga kita. Amin. Okey, Cik Ta dah selesai. So, kejap lagi kita nak makan. Okey, Cik Ta sudah dulu dengan blog Cik Ta kali ni. Kalau kawan-kawan suka boleh tekan like, share, komen and subscribe. Bye kawan-kawan.